Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون صدق الله العظيم. الحمد لله. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnia-Nya pada malam yang penuh barakah ini dapat kita bersama-sama mengadakan kuliah maghrib secara online ataupun secara maya ini. Alhamdulillah, pada malam yang penuh barakah kita masih lagi boleh berada dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala sama-sama berada dalam satu majlis ilmu. Ini petanda Allah Subhanahu wa taala ingin jadikan kita sebagai orang yang baik, dan ini petanda bahawa Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat, kerana rahmat Allah bila turun maka kebaikan akan bertambah. Rahmat Allah turun, kebaikan akan mula bertambah. Sebab itu bila kita sebut tentang barakah, apa maksud itu adalah al-barakah? Al-barakah itu adalah ziyadatul khair, penambahan kepada kebaikan. Jadi umur yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita, maka itu adalah ziyadatul khair, penambah kebaikan sekiranya kita membawa umur kita ini ke tempat-tempat yang diredai oleh Allah ataupun perkara-perkara yang bermanfaat. Contohnya waktu yang Allah berikan kepada kita 24 jam satu hari, semua orang sama, tetapi tanda Allah berkati masa yang diberikan kepada kita, waktu yang diberikan kepada kita adalah ziyadatul khair, penambahan kebaikan pada setiap saat dan setiap masa yang kita berada pada setiap hari. Subhanallah, maka alhamdulillah lebih kurang dalam sejam ataupun mungkin sebelum daripada sejam kita berada dalam satu majlis ilmu yang saya rasa inilah sebenarnya ziyadatul khair, penambah kebaikan buat kita. Masa yang ada di antara bainal maghrib wal isya, di antara waktu maghrib dan isya, kita sama-sama menghabiskan masa berkongsi ilmu berkaitan dengan agama. Dan malam ini insya-Allah saya akan bawakan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Bukhari rahimahullahu taala, dan hadis ini telah pun kita tuliskan dalam ataupun tajuknya secara kesimpulan kita telah tuliskan di dalam caption tajuk kita, iaitu apabila hampirnya kiamat. Bermaksud cerita yang ada dalam hadis yang kita akan bincangkan pada malam ini, insya-Allah dia berkaitan dengan kiamat. Subhanallah, maka saya kira ramai di antara kita yang ternanti-nanti apa sebenarnya yang Nabi SAW akan sampaikan pada kita melalui hadis riwayat Imam Bukhari ini. Jadi insya-Allah mari sama-sama kita dengarkan hadis ini, dan malam ini dianjurkan ataupun Surau An-Nur Fasa 3A Bandar Seremban Selatan menganjurkan kuliah kita pada malam ini. Dan sesiapa yang boleh berkelapangan, ada sahabat kita tanya infak dana surau nama apa, lepas tu sudah bank in nak send receipt dekat siapa. Jadi ada sahabat kita yang tanya, jadi siapa yang nak infakkan, ni bukan untuk saya, tapi infak ini adalah untuk surau Bandar Surau An-Nur Bandar Surau An-Nur Surau An-Nur Fasa 3A, tu dia punya nama surau. Saya nama surau pun dah tak ingat dah, banyak sangat surau. Surau An-Nur Fasa 3A Bandar Seremban Selatan. Jadi mungkin siapa yang tanya, saya ingat sahabat kita ataupun kakak yang tanya, Nirzazul yang tanya, nanti boleh PM kepada masjid. Ada juga masjid kita ataupun surau kita yang tengah komen sekarang ini, boleh PM dia, tanya dia bagaimana cara untuk nak menginfakkan, ataupun boleh lihat
kepada account number yang telah saya letakkan di sini, maka sama-sama kita boleh infakkan untuk surau, bukan untuk saya, tapi dia adalah untuk surau, pembinaan untuk meluaskan lagi surau di Bandar Seremban Selatan. Mudah-mudahan itulah jariah kita, sedekah jariah yang Nabi sebutkan tidak terputus pahalanya sehinggalah kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita ambil bahagian sedikit walaupun hanya 10 sen sahaja, tapi yang paling terbaik adalah seikhlas hati. Baik, jadi alhamdulillah saya nak mengalu-alukan kedatangan sahabat-sahabat kita yang ada pada malam ini. Subhanallah, saya rasa macam seronok. Di situ ada tulis Surau An-Nur fasa 3A telah pun tulis nombor bendahari surau, maka siapa yang ingin menginfakkan untuk Surau An-Nur fasa 3A boleh call ataupun WhatsApp nombor yang telah tertera di komen itu. Mungkin Ustaz Zul mungkin boleh tolong pinkan nombor telefon tu di ruangan komen. Macam mana nak pin, minta tolong sahabat kita tolong ajar macam mana nak pin nombor telefon ataupun nombor akaun, insya-Allah, supaya orang boleh kontak insya-Allah untuk pembinaan ataupun infak pembinaan surau akan datang. Saya mengalu-alukan kedatangan semua para sahabat. Terima kasih banyak yang sentiasa bersama dengan saya pada malam sebelum-sebelum ini, dan malam ini juga bersama-sama dengan saya. Tapi malam ini kita tidak membaca tafsir ataupun mentadabbur Al-Quran, tetapi hari ini kita khas membaca hadis Nabi SAW. Mudah-mudahan dengan hadis ini memberikan kita kefahaman, supaya mudah-mudahan bila kita faham dengan hadis Nabi, kita akan amal dalam kehidupan kita dan bersedia, kerana hadis ini menceritakan tentang dekatnya kiamat, apa yang perlu kita lakukan. Terima kasih saya ucapkan kepada semua yang hadir daripada awal tadi. Syah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz Zul, Waalaikumsalam. Norizan Muhammad Zain, Waalaikumsalam. Syamsiah Saleh, Waalaikumsalam warahmatullahi. Wan Nurul Hida Maksum, kemudian Muhabbat Ali, subhanallah, ramai sahabat-sahabat kita yang berada pada malam ini. Syakir Syuhada pun ada malam ini, subhanallah, yang sentiasa bersama dengan kita tiap-tiap malam. Nirzazul, Rin Zulfa, kemudian Zalila, Muhammad Yusof, terima kasih yang bersama-sama dengan kita pada malam ini. Azizah Izzah, semuanya mengucapkan Assalamualaikum, dan saya mengucapkan juga Waalaikumsalam warahmatullahi kepada semua para jemaah yang hadir pada malam ini. Terima kasih saya ucapkan kepada yang like, kepada yang komen. InsyaAllah nanti boleh tolong komen juga poin-poin yang kita akan bincangkan pada malam ini. Boleh sama-sama kita tulis supaya dapat kita manfaat selepas daripada kita rakam video ini. Muhammad Zikri, Assalamualaikum Ustaz, apa khabar? Khabar baik, alhamdulillah. Salidah Saleh, saya ucapkan terima kasih dan mengalu-alukan kedatangan semua sahabat-sahabat dan tuan-tuan perempuan dalam live kita pada malam ini, dan saya minta kita tolong bantu share lagi, kongsi lagi video ini supaya mudah-mudahan kita juga dapat sama-sama menerima manfaat daripada hadis yang kita akan bacakan pada malam ini, insya-Allah. Lela Rashid, Latifah Abdul Rashid, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, mari sama-sama jom kita baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada pertama sampai akhir. Kita baca dan kita dengar huraian sedikit demi sedikit berkaitan dengan tajuk yang telah kita tuliskan di caption kita, apabila hampirnya kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala baina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi majlisin yuhadditsul qauma ja'ahu a'rabiyyun faqala mata as-sa'ah famadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhaddithu faqala ba'dul qaum sami'a ma qala fakariha ma qala وقال بعضهم بل لم يسمع حتى إذا قضى حديثه قال أين السائل عن الساعة قال ها أنا يا رسول الله قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال كيف إضاعتها قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة رواه البخاري. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Saya kira kita dah banyak kali sebut dah berkaitan dengan Abu Hurairah ini, kerana Abu Hurairah ini sangat masyhur dan popular namanya di dalam meriwayatkan hadis-hadis Nabi SAW. Kenapa dia popular, Ustaz? Kerana Abu Hurairah antara sahabat yang paling banyak menghafal dan meriwayatkan hadis Nabi SAW, iaitulah sebanyak 5,374 hadis. 5,374 hadis. Para sahabat
bukan calang-calang. Maksudnya bukan boleh challenge Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini, iaitulah meriwayatkan hadis daripada Nabi yang cukup banyak. Dan kalau kita lihat berkaitan dengan biografi Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini, kenal sikit siapa dia sahabat, dan saya kira saya banyak kali dah sebut tentang Abu Hurairah ini. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini bukanlah nama asalnya Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah ini bukan nama anaknya Hurairah. Tuan-tuan jangan salah faham. Abu Hurairah ini kadang-kadang kita biasa sebut, kadang kita panggil sebagai contoh nama anak saya Nadirah contohnya, maka saya digelarkan sebagai Abu Nadirah. Itu adalah dipanggil sebagai kunyah. Tetapi bila sebut Abu Hurairah, bukan bermaksud itu adalah kunyah kepada Abu Hurairah. Ini adalah gelaran yang diberikan oleh Nabi SAW kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kenapa? Kerana satu hari Nabi SAW datang berjumpa dengan Abu Hurairah, dan ketika itu nama Abu Hurairah belum lagi wujud. Tetapi ketika mana Nabi datang berjumpa dengan Abu Hurairah ni sedang bermain Hurairah. Hurairah ni maksudnya anak kucing kecil. Comel, anak kucing yang kecil. Jadi bila mana dia sedang bermain dengan kucingnya itu, tiba-tiba Nabi datang. Bila Nabi datang, kucing ni tuan-tuan, bila mana kita tak pernah jumpa orang yang biasa dengan dia, kucing ni dia akan lari takut. Jadi Abu Hurairah ni disimpankan kucing itu di dalam poket ataupun di dalam lengan baju dia, sebab orang dulu punya jubah lengan dia besar. Jadi dia masuk dalam lengan baju Abu Hurairah. Ketika mana Nabi bersembang dengan Abu Hurairah, bergerak-gerak baju Nabi, bergerak-gerak baju Abu Hurairah ini. Maka kata Nabi SAW, apa dia ini wahai Abu Hurairah? Sebab nama ni belum Abu Hurairah lagi. Dia kata, apa dia itu dalam lengan kamu? Maka dia pun keluarkan anak kucing tu, nama dia apa? Nama dia adalah anak kucing, Hurairah. Maka bila Nabi tengok Abu Hurairah ini dia suka sangat dengan anak kucing yang kecil ini, memang sentiasa dengan anak kucing ini, maka Nabi gelarkan dia wahai Abdurrahman bin Sakhrin, itu nama betul dia. Maka hari ini gelaran kamu ialah Abu Hurairah, maksudnya bapa kepada anak-anak kucing yang kecil ini. Itu maknanya bukan kunyah, tetapi itu adalah gelaran yang diberikan oleh Nabi SAW. Macam Abu Lahab lah, kita dah bincang macam Abu Lahab dulu kan. Abu Lahab ni bukan nama anak je Lahab, tetapi dengan sebab ketampanan dia, kehandsomean dia, itu bahasa muda, bahasa baru, ketampanan dia, sebab handsomenya dia, maka dengan sebab handsomenya dia tu digelarkan sebagai Abu Lahab. Sebab Lahab ini adalah percikan api yang bila mana kita nampak percikan api tu dia jadi cantik. Percikan api tu dia jadi cantik, maka dia digelarkan sebagai Abu Lahab. Kerana apa? Kerana dia sangat cantik. Macam Abu Jahal pun sama. Abu Jahal bukan nama anaknya Jahal, tetapi Jahal ini adalah jahil, kebodohan. Dan Abu Jahal adalah bapa kepada segala kebodohan, sebab Abu Jahal ini dia memang jahil sungguh. Memang kita panggil sebagai memang bodoh sungguh, bahasa mudah kita kan. Sebab Abu Jahal ini dia memang ada buat satu benda yang sampai orang boleh cop dia ni sebagai orang yang bodoh. Maka orang gelarkan dia bapa kepada kebodohan. Jadi Abu Hurairah ini dia gelaran yang diberikan oleh Nabi SAW ialah Abu Hurairah, iaitulah bapa kepada segala kucing, anak-anak kucing ni. Jadi itu gelaran yang diberikan oleh Nabi SAW. Dan nama betul kepada Abu Hurairah ini adalah Abdurrahman bin Sakhrin. Abdurrahman bin Sakhrin. Ini nama dia setelah mana dia masuk ke dalam Islam. Sebelum dia masuk ke dalam Islam, namanya adalah Abdus Syams. Abdus Syams ini adalah hamba kepada matahari. Abdu itu adalah hamba, Asy-Syams itu adalah matahari. Maka gelaran Abdus Syams ini bila dia masuk ke dalam Islam, Nabi minta ditukar kepada nama yang lain, kerana nama itu adalah boleh mensyirikkan Allah, kerana hamba kepada matahari tak sesuai. Tetapi Nabi SAW minta dia tukarkan nama kepada Abdus Syams itu kepada Abdur Rahman. Jangan kamu letak nama Abdul Syam, itulah hamba kepada matahari, tapi letaklah nama kepada Abdul Rahman, itulah hamba kepada Ar-Rahman, itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah, cantik apa yang diajarkan oleh Islam. Jadi gelaran ataupun nama yang kita nak panggil, ataupun gelaran yang nama kita nak letak kepada anak-anak cucu-cucu kita, maka letak nama yang cantik, letak nama yang baik-baik. Antara nama yang disebutkan oleh Nabi, nama yang cantik dan terbaik adalah nama Abdul Rahman dan juga Abdullah. Tapi saya kira ramai dah yang jarang menggunakan nama ini untuk letakkan nama anak dan nama cucu. Sebab zaman ni zaman moden kan. Jadi zaman moden ni susahlah kita nak jumpa nama Abdul Rahman, nama Abdullah. Kalau ada, alhamdulillah, itu yang terbaik yang Nabi SAW sebutkan. Dan kalau tak dapat nak letak nama Abdul Rahman ataupun nama Abdullah, maka letaklah nama
apa sahaja yang boleh dinisbahkan kepada nama Allah, Abdul Rahim contohnya, Abdul Latif contohnya, Abdul Razak, ini semua adalah nama yang terbaik sebab dinisbahkan kepada nama Allah Subhanahu Wa Taala. Juga kalau tak boleh juga letak nama Allah, maka letak nama para nabi, ini juga yang terbaik. Nama Muhammad SAW, ataupun jangan letak sallallahu alaihi wasallam tu, Muhammad itu antara yang terbaik. Dan juga boleh letak nama-nama yang lain, Adam, Idris jaranglah jumpa kita dengar nama Idris, jarang dah zaman kita ni. Adam masih lagi ada, cuma gelaran dia mungkin tak panggil Adam lah, dia panggil Adam kan, dia tak panggil Adam dah, dia panggil Adam. Subhanallah. Sebenarnya bagus nama Nabi Adam ini kita ambil sebagai nama yang terbaik untuk anak kita ataupun cucu kita. Idris contohnya. Kemudian Shu'aib ni pun jarang dah kita dengar. Musa, Harun, Zulkifli, nama ustaz kita yang menguruskan surau ini, mudah-mudahan Allah rahmati dia insya-Allah. Nama Zulkifli, ini semua nama-nama nabi kan. Nama Isa, apa lagi nama-nama yang lain, Harun, jarang dah kita dengar nama-nama lama ni. Dan kalau tak boleh juga letak nama nabi dan rasul, letak nama para sahabat. Macam-macam nama para sahabat ada, maka carilah nama sahabat yang sangat-sangat hebat, antaranya Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis ini, maka itu antara yang terbaik. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, banyak lagi nama-nama yang ada. Subhanallah. Jadi saya nak sebutkan bahawa apa, itu antara nama-nama yang terbaik. Tak boleh juga letak nama para sahabat, maka letak nama para ulama, para tabi'in ataupun para ulama yang masyhur, maka subhanallah itu antara yang terbaik. Ramai sahabat-sahabat kita yang tuliskan nama anak-anak dia, nama-nama abang dia, subhanallah. Lut Iskandar contohnya kan, ada yang sebutkan di sini nama nama abang dia Idris, subhanallah. Laila Rashid kata anak abang saya nama Idris, sekarang berusia 55 tahun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala rahmati kita. Nama Azwan, ni nama moden ke ustaz? Azwan nama sedap, subhanallah. Mudah-mudahan apa saja nama pun tak kisah, tetapi bukanlah maksudnya saya nama tak ada makna ustaz, dia macam mana. Teruskan saja, mudah-mudahan kita doakan supaya nama yang kita panggil itu adalah doa yang terbaik. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW suruh tukar nama dia daripada Abdul Syams, nama yang boleh mensyirikkan Allah, kepada Abdul Rahman bin Sakhrin. Maksudnya bila mana Abu Hurairah masuk ke dalam Islam, dalam keadaan ketika itu dia masuk dalam tahun 7 Hijrah. Setelah mana peperangan Khaybar berlaku, maka dia pun masuk ke dalam Islam. Masuk dalam keadaan Islam 7 Hijrah. Tuan-tuan bayangkan, hanya sekejap saja dia dengan Nabi. 7 Hijrah dia masuk dalam Islam. 8, 9, 10, 11 Hijrah, 12 Rabiul Awal Nabi wafat. Maksudnya hanya 4 tahun sahaja dia duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia boleh banyak meriwayatkan hadis yang sangat banyak, paling tinggi sekali di kalangan para sahabat yang lain. Kenapa? Kerana lepas dia masuk Islam, dia terus berhijrah ke Madinah, sebab dia bukan orang Madinah, dia orang Yaman. Dia orang Yaman yang masuk ke dalam Islam, kemudian duduk di Madinah di Masjid Nabawi, dan dia tinggal di Masjid Nabawi yang digelarkan sebagai Ahlus Suffah. Ahlus Suffah ialah dalam kitab Bahrul Mazi, Syekh Idris Al-Marbawi rahimahullah ta'ala menyebutkan bahawa mereka yang tinggal di situ lebih kurang 80 orang dan bahkan lebih daripada 80 orang, dan ketua kepada Ahlus Suffah ini adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Banyaklah cerita berkaitan dengan Abu Hurairah ini. Jadi sebab itu kalau kita tengok berkaitan Abu Hurairah yang duduk di masjid dan juga sahabat-sahabat yang lain, kenapa Abu Hurairah boleh meriwayatkan hadis terlalu banyak? Sebab 24 hours dia duduk di masjid Nabi dan dia lihat apa yang Nabi buat, apa yang Nabi makan, apa yang Nabi minum, apa yang Nabi, maksudnya apa yang diberikan kepada Nabi wahyu. Mereka adalah orang yang pertama akan dibenar ataupun diberikan wahyu tersebut. Maksudnya memang keadaan ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam akan jumpa mereka ni dulu. Susahnya mereka ataupun dalam keadaan susahnya Nabi, mereka juga susah. Nabi tak makan, mereka juga tak makan. Nabi tak minum, mereka juga tak minum. Maka itulah kelompok dipanggil sebagai Ahlus Suffah yang duduk di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sayangnya mereka tak lama dengan Nabi, 11 Hijrah wafat Rasulullah. Maka naik Abu Bakar As-Siddiq memerintah Islam selama 2 tahun, dan keadaan pada zaman pemerintahan Abu Bakar sangat dahsyat kerana ada berlakunya peperangan dalaman di Madinah, di Mekah dan di seluruh tanah Hijaz, yang mana ada orang yang murtad, ada golongan yang mengaku diri sebagai Nabi, ada golongan yang tak mau membayar zakat. Subhanallah. Maka Abu Bakar terpaksa berperang selama 2 tahun. Maka dalam tempoh itulah dalam keadaan Islam berkucar kacir sedikit,
Tetapi alhamdulillah hujung-hujung kewafatan Abu Bakar, maka nampak dah sinar bila mana mereka telah ditewaskan oleh tentera-tentera Islam. Barulah Abu Bakar menghantarkan tentera sebahagiannya pergi ke Syam dan sebahagiannya pergi ke Kufah ataupun Iraq untuk berperang dengan orang Rom dan orang Parsi. Maka wafatlah Abu Bakar, naik Sayyidina Umar Al-Khattab memerintah Islam. Bila Umar Al-Khattab memerintah Islam, jatuh Rom dan Parsi totally. Dan ketika itulah Abu Hurairah radhiyallahu anhu dilantik oleh Umar Al-Khattab menjadi gubernur di Kufah di Iraq. Maka dia pun menjadi gubernur di sana dalam tempoh beberapa lama dan akhirnya dia difitnah. Dan dia difitnah oleh orang-orang yang berada di Kufah pada ketika itu. Tiba-tiba Abu Hurairah ni jadi kaya, sehingga mereka memfitnah Abu Hurairah ini sebagai orang yang mencuri duit rakyat, duit kerajaan. Sehinggalah Umar dapat tahu berita ini. Akhirnya Umar tuliskan surat pemecatan kepada Abu Hurairah on the spot, terus berhenti. Dan akhirnya Abu Hurairah dipanggil oleh Umar Al-Khattab balik ke Madinah dan baru siasat. Ini style Umar. Style Umar, dia tak siasat dulu, dia pecat dulu baru siasat. Ini Umar punya style. Jadi salah satu benda yang Masya Allah kita katakan memang sangat berani. Maka bila mana dah disiasat, akhirnya mereka mengatakan bahawa itu adalah fitnah kepada Abu Hurairah, sebab bukan Abu Hurairah mengambil duit kerajaan, bukan ambil duit rakyat, tetapi sebab dia berkahwin dengan seorang wanita yang sangat kaya, akhirnya dia menjadi orang yang kaya. Subhanallah. Jadi bila mana dia dapat tahu itu adalah fitnah saja, Abu Hurairah dilantik semula oleh Umar Al-Khattab, tapi Abu Hurairah tak nak. Dia kata, wahai Amirul Mukminin, tak apa, aku tak mau menjadi gubernur lagi, kamu carilah orang lain yang boleh dan lebih layak. Aku nak bersihkan nama aku nak duduk di bumi Nabi SAW ini. Maka Umar pun hormat keputusan Sayyidina Abu Hurairah ini, maka dia lantik orang lain. Maka wafatlah Umar Al-Khattab, naik Sayyidina Uthman ibn Affan. Uthman nak lantik Abu Hurairah ini menjadi gubernur, tapi Abu Hurairah masih lagi tak mau, sehinggalah Uthman dibunuh pada zaman pemerintahannya 12 tahun, dibunuh oleh pemberontak Islam sendiri. Maka naik Sayyidina Ali bin Abi Talib. Sayyidina Ali sekali lagi mengoffer dan menawarkan Abu Hurairah ini menjadi gubernur di Madinah, sebab pusat pemerintahan Sayyidina Ali waktu tu di Kufah dah. Maka gubernur di Madinah tak ada. Dia nak lantik Abu Hurairah menjadi gubernur di Madinah, juga Abu Hurairah menolak. Sehinggalah Ali bin Abi Talib dibunuh oleh Abdul Rahman bin Muljam pada 40 Hijrah. Tahun 40 Hijrah, ketika itu naiklah Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan bila naik Muawiyah bin Abi Sufyan, dilantik sekali lagi Abu Hurairah menjadi gubernur di Madinah. Dan pada ketika itu setelah dipujuk, akhirnya Abu Hurairah setuju untuk jadi gubernur di Madinah, iaitulah gubernur untuk kerajaan Bani Umayyah. Dan bermulanya kerajaan Bani Umayyah itu dengan pemerintahan Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Sebab tu kalau kita tengok perbalahan di antara pergaduhan, peperangan di antara Ali dan Muawiyah bin Abi Sufyan ini menyebabkan orang-orang Syiah dia benci kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kenapa? Kerana bila Ali menawarkan Abu Hurairah menjadi gubernur, dia tak mau. Tapi bila Muawiyah offer dan tawarkan dia jadi gubernur, dia nak. Jadi daripada situlah kebencian kepada Abu Hurairah ini muncul dan timbul. Itu siapa? Orang-orang Syiah. Kita, siapa saja yang digelarkan sahabat-sahabat Nabi, kita tak boleh benci. Kita kena sayang. Dan apa yang berlaku pada zaman Nabi ataupun zaman sahabat, mereka berperang di antara mereka, kita tafwid, serahkan saja kepada Allah. Kita tak tahu yang mana benar, yang mana salah, kerana mereka juga telah diredai oleh Allah, mereka juga telah dijamin syurga oleh Nabi SAW. Maka jangan kita buat tafsiran, jangan kita buat hukuman, yang ini salah, yang ini betul. Na'udzubillah min zalik, minta kita elakkan daripada perkara itu. Dan akhirnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu meninggal dunia zaman kerajaan Bani Umayyah pada tahun 57 ataupun 58 Hijrah lebih kurang, bersamaan umurnya 78 tahun. Subhanallah. Maka dia meninggalkan hadis yang sangat banyak. Antara hadis yang kita bacakan pada malam ini, itulah riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tuan-tuan boleh faham cerita pasal Abu Hurairah ni. Kita masih lagi cerita pasal sahabat Nabi ni sebab dia yang meriwayatkan hadis ini. Jadi kita kenal serba sedikit berkaitan Abu Hurairah. Subhanallah, saya sangat suka bila saya kongsikan pada tuan-tuan tentang kisah para sahabat, kerana memang hebat para sahabat, semuanya sangat-sangat hebat. Jadi hadis hari ini adalah riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, kata Abu Hurairah, bainan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi majlisin. Satu hari kami duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu majlis. Dalam satu majlis, dalam keadaan yuhaddisu al-qaum, mana berbicara tentang dalam keadaan satu kaum.
Dan ja'ahu a'rabiyyu, dan tiba-tiba datang seorang al-a'rab. Tuan-tuan tahu bila Nabi SAW ni biasanya Nabi dia akan buat halaqah, bukan halaqah lah, maksudnya majlis ilmu. Biasanya memang akan ramai yang datang di kalangan orang-orang Ansar, di kalangan orang-orang Muhajirin. Tuan-tuan, kalaulah di zaman kita ini pun ada ustaz-ustaz yang contohnya ustaz selebriti ataupun ustaz yang memang famous, popular, yang buat kuliah di masjid di surau maupun di dewan, di padang. Tuan-tuan bayangkan betapa ramainya orang datang nak dengar kuliah dia. Ini kan pula adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Agak-agak berapa ramai? Subhanallah, memang ramai. Jadi memang kebiasaan Nabi akan buat majlis untuk ilmu kepada para sahabat. Bila kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kami duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat yang lain menceritakan tentang apa sahaja yang boleh diceritakan ataupun ilmu yang nak disampaikan. Kata Abu Hurairah, ja'ahu a'rabiyyun, tiba-tiba datang kepada Nabi ini seorang Arab Badui. Tuan-tuan, Arab Badui ni dia bukan duduk di Madinah, maksudnya dia duduk di Madinah, tapi dia duduk di pedalaman. Maksudnya dia memang dia punya adab ni kurang sikit. Maksudnya orang Arab Badui ni dia tak belajar bab adab, nak bercakap dengan Nabi macam mana. Pernah juga dalam satu hadis yang lain, ada sahabat dia tengah sembang-sembang dengan Nabi, tiba-tiba datang datang Arab Badui ni. Dia Nabi ceritakan berkaitan dengan syafaat. Maksudnya syafaat berkaitan dengan ni hari akhirat besok. Kerana Nabi kata, aku diberikan oleh Allah syafaat untuk memberikan kepada 70,000 umat aku masuk ke dalam syurga tanpa hisap. Tiba-tiba bila Arab Badui ni hadis yang lain, saya nak kaitkan Arab Badui ni punya akhlak ni, dia kurang sikit akhlak dia, tapi dia adalah sahabat Nabi lah. Bila dia dengar Nabi sebut begitu, maka dia angkat tangan, ya Rasulullah, 70,000 sikit tu, boleh tak engkau minta pada Allah tambah lagi? Subhanallah. Minta lagi. Kalau kita lah tuan-tuan, bila Arab Badui ni disebut begitu, sahabat-sahabat semua pandanglah dia ni, kenapa tak malu ke minta pada Nabi? Tapi sebab Arab Badui ni, al-A'rabiyyu ini, kalau kita dia punya bahasa Arab, al-A'rabiyyu ni adalah Arab Badui, Arab yang duduk di pedalaman. Kalau macam kita ni orang asli lah tuan-tuan, orang asli yang duduk jauh, tak belajar, maksudnya bukan orang asli yang sekarang ni, maksudnya orang asli yang dulu yang memang di pedalaman sungguh, jarang jumpa orang-orang luar. Jadi dalam keadaan dia jumpa dengan Nabi SAW ni, maka dia terus angkat tangan, ya Rasulullah, sikit sangatlah ya Rasulullah, boleh tak kau minta pada Allah tambah lagi? Nabi dia orang cakap, Nabi dia tak marah. Cuma sahabat-sahabat dia pandang macam kau ni, dia jadi macam tu. Tapi Nabi bila mana dia dengar Nabi angkat tangan dan berdoa pada Allah, Nabi kata, Allah tambahkan lagi bagi aku 70,000 lagi. Padahal 70,000 dah ada, 70,000 lagi untuk nak berikan syafaat kepada umat Nabi Muhammad SAW besok di hari akhirat, bahawa dapat masuk ke dalam syurga tanpa hisab. Tiba-tiba dia angkat tangan lagi, Arab Badui ni. Ini adalah hadis yang lain. Saya nak sebutkan dia punya akhlak dia tu memang tak ada. Bila dia angkat tangan lagi, dia nak sebut ya Rasulullah, nak suruh cakap tambah lagi. Omar tampar mulut dia. Maksudnya Omar tepuk mulut dia ataupun Omar tutup mulut dia. Dia kata, beradab sikit dengan Nabi. Jangan minta macam tu. Omar kata, Omar ada waktu tu, tapi Omar tak berani. Pada sahabat-sahabat ni jenis memang tawaduk, dalam keadaan dihormat Nabi. Takkanlah sahabat-sahabat kanan ni nak angkat tangan, ya Rasulullah, minta bukan 70,000, minta semualah ya Rasulullah, umat kau masuk dalam syurga tanpa hisab. Tapi sahabat tak berani. Tapi bila Arab Badui ni, dia memang tak ada, bukan akhlak, dia punya adab tu kurang. Dia angkat tangan, bila Omar dia tutup mulut Arab Badui ni, dia kata beradab sikit dengan Nabi. Dia tepis tangan Omar, dia kata, biarlah Omar, aku bukan minta pada poket mak dan ayah kamu, ya Rasulullah, tolong tambahkan lagi kerana bilangan ini kurang. Subhanallah, Nabi minta lagi pada Allah. Nabi bagi tahu setiap lepas daripada dah 140,000 kan, 70,000 dah 140,000. Nabi kata setiap daripada 70,000 lepas daripada itu, satu daripadanya akan masuk ke dalam syurga tanpa hisab. Maksudnya 70,000 manusia, satu daripadanya masuk tanpa hisab. Lagi 70,000, satu daripadanya masuk tanpa hisab. Tu lagi 70,000 masuk tanpa hisab. Memang terlalu banyak. Subhanallah, mudah-mudahan kita tergolong daripada golongan yang 70,000 itu, satu tu adalah kita. Mudah-mudahan, amin, Allahumma amin. Jadi ini perangai Arab Badui yang dia memang adabnya kurang sikit, adabnya tak ada. Jadi bila mana dia datang berjumpa dengan Nabi SAW, tiba-tiba dia kata, faqala mata sa'ah. Dia datang pergi dengan Nabi, datang majlis Nabi, Nabi tengah bercakap, Nabi tengah sampaikan ilmu. Tiba-tiba dia datang, dia kata mata sa'ah. Dia kata, ya Rasulullah, bila kiamat?
Kan nampak kurang adab dekat situ. Kan? Macam ni lah, macam contohnya kita semayang ataupun kita majlis ilmu di masjid, contohnya di surau, tiba-tiba datang orang tanya, Ustaz, macam mana bila kiamat? Contohnya dia tanya kita kan. Ataupun tanya soalan-soalan yang lain. Kita tengah bercakap di tengah ceramah, tengah kuliah, tiba-tiba dia datang depan kita, dia tanya, Ustaz, macam mana macam ni? Dia tanya gitu. Begitulah gambarannya ketika mana Nabi sedang duduk di majlis ilmu, sampaikan majlis ilmu kepada para sahabat. Datang Arab Badui ni, dia kata, mata sa'ah. Dia kata, ya Rasulullah, bila kiamat? Maka kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, famadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhaddith. Maka Abu Hurairah kata, Nabi ni dia teruskan dia punya berbicaraan tu, teruskan dia punya sembang tu, teruskan. Maksudnya dalam keadaan dia tak hiraukan sangat persoalan yang dilontarkan itu. Salah satunya mungkin kerana adab di situ. Adab yang Nabi ajarkan, bila mana ada orang tanya, mungkin sepatutnya nak tanya ujung. Last sekali, dah habis speech, dah habis kuliah, dah habis tazkirah, okey, buka sesi persoalan. Siapa nak bertanya, maka jawab. Tapi ketika mana tengah bercakap ini, mungkin ini adalah satu bentuk yang kita kena tahu bagaimana untuk nak menanyakan soalan. Nabi bila ditanya pada ketika itu, Nabi tak layan. Nabi teruskan saja bercakap. Sehinggalah kata Abu Hurairah, faqala ba'dul qaum, sehinggalah sebahagian daripada satu kaum ataupun sebahagian daripada kami ini, dia mengatakan bahawa sami'a ma qala, Nabi sebenarnya dengar apa yang Arab Badui ini tanya tadi, tetapi kata sebahagian sahabat tadi, fakariha ma qala, tapi Nabi ni seolah-olah macam fakariha ni benci, tak suka, menunjukkan bahawa Nabi tengah sampaikan majlis ilmu ni, jangan tanya. Lebih kurang macam itulah. Maksudnya sebenarnya Nabi dengar apa yang ditanyakan oleh Arab Badui ni. Mata sa'ah tu dia dengar, sebenarnya dia dengar, tapi sebab Nabi SAW dia tak nak jawab, maka Nabi SAW ni, sahabat-sahabat ni nampaklah memek muka Nabi ataupun riak wajah Nabi ini, menunjukkan fakariha maqala, menunjukkan bahawa Nabi tak suka dengan persoalan yang tiba-tiba nak lontarkan macam tu saja. Dan kata waqala ba'duhum, sebahagian pula daripada kami ini, mereka mengatakan bahawa balam yasma', sebenarnya apa yang Nabi SAW tengah bercakap ni, sebahagian daripada kami sahabat-sahabat ni, mereka mengatakan bahawa sebenarnya Nabi tak dengar apa yang ditanyakan oleh Arab Badui ini, hatta idza qada hadithahu, sehinggalah dia selesai daripada kuliah ataupun menyampaikan ilmu. Maknanya Abu Hurairah kata, sedang kami duduk dengan Nabi SAW dalam satu majlis, Nabi tengah sampaikan ilmu, tiba-tiba datang Arab Badui ni tanya, ya Rasulullah, bila kiamat? Maknanya adabnya kurang. Sebahagian kata Nabi tak dengar soalan itu, sebab kita sebutkan tadi ramai yang duduk dengan dalam majlis Nabi ni. Tapi bila mana Nabi dia teruskan perbicaraan, sebahagian sahabat telah mentafsirkan ataupun memberikan kesimpulan bahawa Nabi tak dengar pun soalan tu. Dan sebahagian lagi mengatakan bahawa Nabi dengar, tetapi Nabi menunjukkan tak suka kerana Nabi tengah menyampaikan ilmu. Maka setelah mana habis, idza khadha hadithahu, ketika mana habis Nabi sampaikan kuliah, maka kata Nabi qala, baru Nabi kata, aina sa'il anis sa'ah, siapa yang tanya tadi tentang bila kiamat? Baru Nabi dengar. Maksudnya baru Nabi balas. Maksudnya apa? Kesimpulan yang dibuat oleh para sahabat tadi bukanlah maksud Nabi tak dengar. Rupanya Nabi dengar, tetapi Nabi hold dulu jawapan dia. Kerana apa? Nabi tengah sampaikan ilmu kepada seluruh para sahabat yang hadir. Jawapan akan diberi nanti hujung. Itu adab dalam ilmu. Jadi kita faham yang ini, maka kita tahu bagaimana untuk kita nak soal, ataupun mungkin kita nak bertanya dan sesuatu benda yang kita tak faham, boleh tanya, tapi mungkin nak jawabnya nanti kemudian, sebab ada dalil daripada Nabi SAW. Bila habis daripada kuliah tadi, maka Nabi tanya, aina sa'ilu anis sa'ah, siapa yang tanya ataupun di mana orang yang tanya berkaitan dengan kiamat tadi. Maka Arab Badui itu masih lagi ada dekat situ. Maka Arab Badui itu kata, ana ya Rasulullah. Dia kata, saya ya Rasulullah, saya yang tanya berkaitan dengan kiamat itu. Maknanya saya tanya tadi ya Rasulullah, bila kiamat? Jadi kata Nabi SAW, kiamat ini akan datang idza duyi'atil amanah fantadhiris sa'ah. Kiamat ini akan datang, kata Nabi SAW, apabila duyi'at ini adalah gugurnya, lesapnya, ataupun bahasa yang kita mudah pakai adalah disia-siakan amanah itu. Maknanya amanah yang diberikan kepada kita, faduyi'at, dia sia-siakan ataupun digugurkan. Maksudnya senang cerita, amanah tu tidak dijalankan dengan sebaik mungkin. Fantazir sa'ah. Ketika itu kata Nabi, tunggulah datangnya kiamat. Poin kita, hadis tak habis lagi.
Poin kita sekarang ini adalah bila mana amanah itu telah gugur dan jatuh, tidak lagi ditunaikan amanah sebaik-baiknya, maka kata Nabi, tunggulah kiamat akan tiba. Sebab itu bila mana kita sebutkan tadi, amanah yang diberikan kepada kita, kita kena jaga sungguh-sungguh. Sebab hadis tak habis lagi tuan-tuan, saya nak huraikan sikit berkaitan dengan amanah ini. Kerana amanah yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam Al-Quran ini adalah perintah daripada Allah. Tuan-tuan kalau buka daripada surah Al-Anfal ayat yang ke-27, kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhallazina amanu. Tuan-tuan bayangkan Allah panggil siapa? Allah panggil wahai orang-orang yang beriman. Bermaksud orang yang beriman sahaja yang boleh capai apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak sebutkan ini. Allah kata, wahai orang beriman, la takhunullaha war rasul. Jangan kamu khianat dengan Allah dan jangan kamu khianat dengan Rasul. Dan kata Allah, wa takhunu amanatikum, dan jangan kamu khianat apa yang telah diamanahkan kepada kamu. Ni poin kita. Dan kata Allah, wa antum ta'lamun, sedangkan kamu mengetahui perkara itu. Subhanallah. Jadi kalau faham baik ayat ini, kenapa kita yang ada amanah yang diberikan, tuan-tuan, amanah nanti saya akan huraikan amanah ni jenis yang mana satu ni. Apa saja bentuk amanah dulu kita simpulkan dalam ayat ini. Maknanya apa saja bentuk amanah yang diberikan kepada kita, maka kita kena jaga betul-betul amanah itu, jangan kita khianat. La takhunu, kata Allah. Jangan kamu khianat amanah yang Allah berikan kepada kamu. Ni ayat dia, la takhunullah. Dan juga jangan kamu khianat apa yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, war rasul, yang ini Allah sebut dalam Al-Quran. Dan amanah dalam dunia ini, kata Allah, wa takhunu amanatikum, dan juga jangan khianat amanah yang diberikan kepada kamu. Maksudnya apa sahaja bentuk amanah, subhanallah, jaga betul-betul. Sebab bila mana amanah itu, kata Nabi tadi, idza duyi'at, bila mana dia sia-siakan amanah itu, kita sendiri sebenarnya yang telah membuatkan kiamat hampir dengan kita. Subhanallah. Jaga baik-baik bila amanah ni jenis macam mana, Ustaz? Baik, saya nak huraikan amanah ni jenis yang mana. Amanah ni 3 jenis. Ada amanah dengan Allah, seperti mana yang Allah sebutkan dalam surah Al-Anfal tadi, kan kita sebutkan la takhunullah war rasul, jangan khianat pada Allah, jangan khianat pada Rasul, dan jangan khianat amanah yang diberikan kepada kamu. Maknanya ada 3 jenis amanah. Maknanya yang pertama, amanah kepada Allah, amanah kepada Rasul, amanah kepada apa sahaja yang diberikan kepada kita. Maknanya amanah kepada manusia. Amanah kepada Allah ni macam mana, Ustaz? Amanah kepada Allah ini apa sahaja bentuk yang Allah berikan kepada kita. Saya bagi contoh mudah saja. Apa yang ada pada diri kita ini adalah amanah. Pagi tadi kita ada bincang berkaitan dengan mata. Kalau siapa yang ikut saya punya kuliah pagi tadi berkaitan dengan kitab Penawar Bagi Hati, kita dah bincang berkaitan mata. Bagaimana Allah bagi kita anugerah mata, bagaimana Allah berikan kenikmatan mata, itu adalah amanah. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita gunakan mata kita ini untuk tempat yang baik-baik saja. Lihat Al-Quran, lihat kebesaran Allah, lihat perkara-perkara yang bukan dosa dan maksiat. Maka itu adalah kita jaga amanah kita betul-betul kepada Allah. Mulut kita bercakap benda yang baik-baik, jangan kita mengumpat, jangan menipu, jangan khianat. Maksudnya jangan buat benda-benda yang berdosa, mulut kita melakukan dosa. Kerana apa? Kerana itu adalah kita khianat dengan amanah Allah. Maksudnya apa saja bentuk yang ada di badan kita ini, namanya adalah amanah. Allah tak bagi kita tangan untuk kita buat dosa. Tak, Allah bagi kita tangan untuk kita buat benda baik-baik. Seperti kita nak bekerja, ataupun kita ambil nasi untuk kita makan. Allah bagi kita kaki, Allah tak suruh kita buat dosa. Tapi Allah bagi kita kaki untuk kita berjalan tempat-tempat yang baik, ke masjid, ke tempat-tempat majlis ilmu, ke pejabat dan seumpamanya. Kalau kita bawa kaki kita ke tempat dosa dan maksiat, maka itu khianat kita kepada Allah. Sedangkan Allah sebut, wahai orang beriman, la takhunullah. Sebab itu yang Allah sebut ini hanyalah wahai orang beriman. Allah kata, ya ayyuhallazina amanu. Kenapa Allah tak sebut ya ayuhan nas, wahai manusia? Sebab Allah bagi manusia semuanya sama. Allah bagi mata, Allah bagi telinga, Allah bagi mulut, Allah bagi sama. Tetapi kenapa dinisbahkan betul kepada orang yang beriman sahaja? Wahai orang yang beriman. Sebab jawapan dia, hanya orang yang beriman sahaja yang akan benar-benar menjaga amanah Allah ini. Maksudnya, Ustaz, kalau saya ni tak menjaga mata saya, telinga saya, mulut saya, kaki saya, tangan saya tak beriman lah. Ya. Jawabnya memang tidak beriman. Tapi saya semayang, Ustaz. Betul awak semayang. Time awak semayang, iman awak naik lah. Tapi bila awak tak semayang, mata awak pergi lihat benda yang bukan-bukan, mulut awak bercakap benda yang bukan-bukan, ketika itu iman awak merudum jatuh. Kerana iman ini yazidu wa yanqus. Iman ini bertambah dan berkurang. Betul, kita duduk dalam majlis ilmu hari ini, kita iman sedang naik. Kita semayang, sekejap lagi semayang isyak, iman tengah naik. Tetapi kita bimbang ketika mana kita buat dosa dan maksiat. Allah ambil nyawa kita ketika itu. Na'udzubillah min zalik.
iman kita sedang merudum jatuh. Ya Allah. Sebab tu amanah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, jaga betul-betul. Ini baru berkaitan dengan kita. Tetapi kalau nak berkaitan dengan keluarga yang Allah berikan kepada kita, isteri, anak-anak, ini semua amanah. Kenapa Allah kahwinkan saya dengan dia? Kerana Allah nak suruh kita didik dia, isteri kita. Kenapa Allah berikan anak kepada saya? Kerana Allah nak suruh didik anak kita supaya qu anfusakum wa ahlikum nara. Ini adalah amanah yang Allah berikan kepada kita. Ini bab keluarga. Maksudnya dalam keadaan Allah kurniakan kita, yang bukan manusia kurniakan, Allah kurniakan. Bila mana kita telah ingkar amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kata Nabi tadi apa? Kata Nabi tadi, fantazir sa'ah, tunggulah kiamat akan muncul. Ini adalah amanah yang disia-siakan yang Allah berikan kepada kita. Apatah lagi yang kita sebutkan tadi, war rasul. Bagaimana Nabi SAW sebutkan bahawa bila mana Allah katakan bahawa jangan khianat pada Allah, jangan khianat pada Rasul, maksudnya Nabi SAW suruh kita buat apa? Dalam satu hadis riwayat Bukhari, dalam satu hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi hanya sebut perkataan ini saja untuk kita faham ini adalah amanah yang Nabi berikan kepada umat dia. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata dia, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu." Kata Nabi, apa yang aku larang kamu untuk buat, maka fajtanibuhu, jauhkanlah daripadanya. Dan wama amartukum bihi, apa yang aku perintahkan kamu kepadanya, faf'alu minhu mastata'tum, maka kamu buatlah sekadar mana yang kamu mampu. Mudah aja benda ni. Maksudnya apa yang Nabi suruh kita buat sekadar mana yang kita mampu. Kalau Nabi halang kita buat ataupun melarang sesuatu perkara, maka jangan kita buat. Itu saja. Maksudnya apa? Maksudnya banyak daripada hadis-hadis Nabi yang Nabi suruh kita. Contohnya kata Nabi, man kana yu'minu billahi yaumil akhir falyukrim jarahu ataupun falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari kiamat, maka hendaklah dia memuliakan jirannya, ataupun falyukrim dhaifah, dan dia mestilah memuliakan tetamunya. Ini adalah amanah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita tak buat, kita telah khianat dengan amanah yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata hendaklah kamu sayang saudara kamu, sehingga mana kamu sayang juga macam kamu sayang diri kamu. Maksudnya kamu kena sayang saudara kamu sebagaimana kamu sayang diri kamu sendiri. Maksudnya saudara yang ada di keliling kita ni, kita kena sayang sebagaimana kita sayang diri kita. Jangan kita pilih-pilih, Ustaz, saya tak suka sangat dekat dia lah, jadi saya tak nak sayang dia. Tak, ini amanah daripada Nabi. Maka setiap orang yang ada di keliling kita, maka kena sayang sebagaimana kita sayang diri kita sendiri. Ini amanah daripada Nabi SAW. Sebab itu kata Allah tadi, bukan la takhunullah sahaja, tetapi Allah sambung dengan waw atafnya, ar-rasul, dan juga jangan kamu khianat kepada Rasul. Dan hujungnya kata Allah, wa takhunu amanatikum, dan kamu jangan khianat dengan amanah yang diberikan kepada kamu. Okey, ini lagi besar. Maksudnya apa? Maksudnya amanah yang diberikan kepada kamu yang daripada manusia. Manusia lantik kamu menjadi ketua, manusia melantik kamu memegang sesuatu urusan, manusia melantik kamu menjadi pengurus, manusia melantik kamu menjadi sesuatu yang boleh dirujuki. Maka orang melantik kamu itu adalah amanah. Tetapi bila kamu dah dapat jawatan, kamu dah berada di kedudukan yang tinggi, kamu khianat, kamu dalam keadaan tidak mahu menolong orang yang bawah, kamu dalam keadaan memilih saja bulu, contohnya memilih orang yang saya kenal, ataupun memilih orang yang memberikan rasuah kepada dia, na'udzubillah min zalik, maka orang ini telah khianat dengan jawatan, pangkat, darjat, kedudukan yang telah diberikan oleh manusia kepada diri dia. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fantaziris sa'ah, maka tunggulah kiamat akan tiba. Subhanallah. Maka kalau kita ceritakan berkaitan dengan amanah ini sangat luas, dan 3 amanah ini pun kita huraikan, subhanallah, bentuk ini pun banyak di kalangan kita sendiri terlibat sama. Bukan saja siapa-siapa, tetapi malah diri kita, saya sendiri. Jadi kita sendiri dalam keadaan telah melanggar amanah yang diberikan oleh Allah, amanah yang diberikan oleh Rasul, amanah yang diberikan oleh manusia. Kita telah langgar. Maka hampir dah kita dengan kiamat. Maksudnya dalam caption yang saya sebutkan tadi, apabila hampirnya kiamat dalam keadaan amanah tidak lagi ditunaikan dengan sebenar-benarnya, maka itulah sebenarnya kiamat semakin hampir. Maknanya Ustaz, orang tanya, Ustaz, yang ini adalah tanda kiamat kecil ke tanda kiamat besar? Ini adalah tanda kiamat kecil.
amanah tidak ditunaikan dengan betul, maka ini adalah tanda kiamat kecil. Tapi walaupun tanda kiamat kecil, berhati-hatilah. Kerana apa? Kerana ini adalah satu perkara yang kita bimbang, takut mengejut. As-sa'ah ini datang, kiamat ini datang secara mengejut, kita tak sempat nak prepare. Sebab itu orang yang benar-benar mukmin, dalam surah Al-Mu'minun ayat pertama kata Allah, qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang yang beriman. Allah sebutkan siapa orang-orang beriman itu. Ayat kedua, siapa dia? Ayat ketiga, siapa dia? Sampai ayat ke-8 kata Allah, juga termasuk daripada kalangan orang yang beriman, walladzina hum liamanatihim, kata Allah, liamanatihim wa ahdihim ra'un, kata Allah. Dan orang yang beriman itu adalah walladzina hum liamanatihim, dengan amanah mereka, wa ahdihim, dan janji-janji mereka, ra'un, mereka tunaikan. Subhanallah. Maka sebab itulah Allah sebut dalam surah Al-Anfal tadi ayat ke-27, Allah panggil siapa? Hanya orang beriman saja. Kerana jawapannya ada dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-8. Allah mulakan pada ayat pertama, qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang yang beriman. Siapa dia orang beriman? Salah satunya adalah orang-orang yang menunaikan janji mereka dan juga amanah mereka. Sebab itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Dan orang yang melanggar perintah daripada Allah Subhanahu wa taala ini, iaitulah melanggar amanah, sama ada amanah itu daripada amanah manusia sekalipun, maka orang ini dikategorikan sebagai orang yang munafik. Kenapa? Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi sebutkan ayatul munafiq salas, 3 tanda orang-orang yang munafik, kata Nabi SAW. Yang pertamanya, idza haddatha kadzaba, bila mana dia bercakap mesti ada perkataan yang bohong, mesti ada perkataan yang kadzaba, menipu. Itu tanda pertama. Dan keduanya, wa idza wa'ada akhlafa, bila mana dia berjanji mesti dia akan menipu ataupun mungkiri janjinya. Dan bila mana, kata Nabi, yang ketiganya, wa idza tumina khana, bila mana diberikan amanah kepadanya, khana, dia khianat dengan amanah. Subhanallah. Maka ini antara, bukan sahaja orang beriman mereka langgar amanah ini, tetapi dia telah dicop oleh Nabi SAW. Orang yang melanggar amanah ini adalah orang yang munafik, na'udzubillah min zalik. Dan orang yang munafik ataupun orang yang melanggar amanah ini bukan saja dia munafik, tapi itu adalah tanda hampirnya kiamat. Tiba-tiba orang yang Arab Badui ini tanya, hadis tadi, awal tadi, hadis yang kita bacakan tadi, bila mana Nabi katakan tadi, siapa yang tanya tentang kiamat tadi? Maka kata jawab Arab Badui, ana ya Rasulullah, aku ya Rasulullah, aku yang bertanya tadi. Maka kata Nabi tadi, idza duyi'atil amanah fantadhiris sa'ah, bila amanah itu disia-siakan, maka kata Nabi, tunggulah kiamat hampir tiba. Maka Arab Badui ni dia macam kurang faham sikit. Dia tanya sekali lagi kepada Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, kaifa idha'atuha? Dia kata, macam mana yang kata sia-sia amanah ni, macam mana? Nabi, dia tak faham bentuk amanah tu disia-siakan. Maka dia tanya lagi. Ini juga salah satu adab, tuan-tuan, jangan bimbang. Kalau tak faham, maka tanya lagi sekali. Boleh tak? Boleh. Sebab ini ajaran Nabi, ini ajaran Islam. Nabi jawab. Bukan Nabi kata jangan tanya lagi, sekali je tanya. Tak, Nabi akan jawab bila orang tanya pada dia. Dan bila kita tak faham, kita sebagai penuntut ilmu ataupun kita sebagai orang yang belajar, kalau tak faham jangan buat diam je. Tak faham lah ustaz tu cerita sekali saja. Tanya lagi, ustaz macam mana yang dikatakan? Baru dia tahu detail. Macam sahabat ni tadi, Arab Badui ni tadi, dia dalam keadaan tak apa-apa faham sangat apa yang dikatakan sebagai sia-siakan amanah ni macam mana. Maka dia tanya lagi sekali, dia kata kaifa idha'atuha, macam mana yang dikatakan sebagai sia-siakan amanah ni. Jadi kata Nabi SAW, Nabi jawab, ni last kali yang terakhir, Nabi kata, idza wussidal amru ila ghairi ahlihi, subhanallah, fantadhiris sa'ah, bila mana urusan itu, urusan ataupun wussida ini adalah diserahkan al-amru, diserahkan urusan itu ila ghairi ahlihi, kepada bukan ahlinya. Itu maksud amanah itu disia-siakan. Memang dia diangkat oleh orang dalam keadaan orang itu adalah orang yang bukan ahlinya. Dan kata Nabi ketika itu fantadhiris sa'ah, maka ketika itu kata Nabi, tunggulah hampirnya kiamat. Kenapa? Kerana ketika zaman hampirnya kiamat, orang yang dilantik menjadi orang atasan, orang yang dilantik menjadi orang yang berpengaruh, orang yang dilantik menjadi orang yang kenamaan, yang tempat rujukan, bukan orang yang sebenar. Bukan orang yang sebenar, tetapi kerana mungkin dia ada wang, atau mungkin dia ada pangkat, atau mungkin dia ada harta yang banyak, maka dia diangkat. Banyak sejarah ni dalam Quran kan, banyak antaranya Firaun. Firaun dia tak tahu apa-apa pun.
tetapi dia diangkat oleh orang-orang itu menjadi bukan saja raja, malah dia mengaku diri sebagai Tuhan. Sebab apa? Sebab dia ada pengaruh yang kuat, dia ada pembesar-pembesar, bukan saja pembesar, dia ada harta yang banyak, dia pemerintah Mesir pada ketika itu. Antaranya Qarun, kita tengok Qarun bila mana dia tak ada harta, dia tak ada pengaruh, tapi bila dia ada harta yang sangat banyak, cuba tengok bagaimana keadaannya, orang angkat dia habis-habisan kerana dia mempunyai harta. Zaman Nabi SAW sendiri, bagaimana kita sebut dalam kuliah-kuliah tafsir kita sebelum-sebelum daripada ini, kenapa orang-orang yang pembesar-pembesar kafir Quraisy ini diangkat oleh mereka, orang-orang kafir Quraisy, kerana mereka berharta. Tuan-tuan tengok Abu Lahab, hartanya banyak. Tuan-tuan tengok sebagaimana Al-As bin Wa'il, hartanya banyak. Tuan-tuan tengok bagaimana Umayyah bin Khalaf, hartanya banyak. Tetapi bila Nabi dilantik menjadi Nabi dan Rasul, diceritakan kepada orang kafir Quraisy, aku adalah seorang Nabi pemberi peringatan kepada kamu, mengesakan Allah, kemudian tinggalkan taghut, berhala-berhala. Orang tak percaya Nabi. Sebab apa? Sebab Nabi miskin. Dia kata, orang-orang kafir Quraisy kata, kenapa Allah pilih orang yang miskin ini sebagai Nabi dan Rasul? Pilihlah orang yang kaya lagi daripada kalangan kami. Ni orang kafir Quraisy. Subhanallah. Sebab itu kalau kita katakan bahawa apa? Bila mana orang telah angkat orang yang bukan ahlinya, fantazir sa'ah, maka kata Nabi, tunggulah kemunculan kiamat semakin hampir dengan kamu. Maksudnya ini adalah kiamat yang kecil ataupun tanda kiamat yang kecil. Ada lagi tanda kiamat yang besar. Maksudnya matahari terbit daripada barat, maksudnya keluarnya Dajjal, keluar Ya'juj Ma'juj. Ini insya-Allah kalau ada masa kita cerita satu persatu berkaitan dengan tanda-tanda besar kiamat. Jadi saya nak bawakan satu hadis yang berkaitan dengan ini. Dalam satu hadis riwayat Ibnu Majah, hadis ini disahihkan oleh Al-Albani, maka dalam hadis ini juga dia kaitan dengan hadis yang kita baca riwayat Bukhari ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga berkaitan dengan kiamat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati 'alan nasi sanawatun khadda'atun. Kata Nabi SAW, akan datang kepada manusia ini tahun-tahun yang penuh dengan penipuan dan tipu daya. Maksudnya dalam keadaan, kata Nabi, sayati 'alan nas, akan datang kepada manusia ini sanawatun khadda'at, tahun-tahun yang mana tahun itu memang tahun penipuan saja. Maksudnya orang ni tahu memang ditipu. Dan kata Nabi, yusaddiqu fihal kadhib, dan ketika itu kata-kata pendusta itu, orang-orang yang berdusta itu dibenarkan oleh masyarakat. Maksudnya tahun penipuan itu dipanggil sebagai orang yang penipu dibenarkan oleh masyarakat. Maksudnya kita tahu dia ni penipu, tapi masyarakat semua benarkan dia. Walaupun dia cakap menipu, tapi kita benarkan dia. Ini dipanggil sebagai sanawatun khadda'at, tahun-tahun penipuan. Dan kata Nabi, wa yukadzibu fiha sadiq, dan didustakan pula orang-orang yang benar. Tuan-tuan tengok bagaimana kehidupan kita sekarang. Berapa ramai ulama-ulama yang dikatakan sebagai penipu, dan diangkat pula orang yang bukan ulama. Mereka katakan bukan ulama inilah yang betul, ini pandangan yang betul, sedangkan ulama telah mengeluarkan dalil-dalil daripada Al-Quran, hadis, fiqh, usul fiqh. Bukan kecil-kecil anak ulama ini, tetapi bila diangkat orang-orang yang besar berpangkat dan darjat, mereka cenderung kepada dengar orang-orang yang berpangkat dan darjat. Ulama tak ada apa-apa, ulama miskin, maka ulama ini didustakan walaupun percakapannya adalah benar. Tetapi orang yang berpangkat ini, walaupun percakapannya penipu, tetapi yusaddiqu fiha, dibenarkan juga oleh masyarakat ketika itu. Subhanallah, saya ingat kita berada pada zaman yang ini. Dan kata Nabi, wa yu'tamanu fihal kha'in, dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang khianat itu dan orang yang diberikan amanah itu diberikan amanah itu kepada pengkhianat. Dia kata wa yu'tamana fihal kha'in. Ini maksud dia. Maaf saya punya ni tak apa jelas sangat dia punya tulisan. Wa yu'tamanu fihal kha'in. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, diberikan amanah itu kepada orang yang khianat. Ini kaitan kita. Kaitan dalam hadis yang kita bacakan awal tadi, diberikan amanah itu kepada orang yang memang kaki khianat. Memang kalau kita tahu kita lantik dia, dia memang akan khianat dengan dia punya jawatan dia. Dia akan pilih orang-orang yang dekat dengan dia, dia akan buat benda-benda yang mungkin maksiat dan dosa dengan pangkat dan derajat yang dia ada. Iaitu yang kata Nabi, wa yu'tamanu fihal kha'in, diberikan jawatan ataupun amanah itu kepada orang yang memang khianat. Dan kata Nabi, wa yukhawwanu fihal amin, dan kata Nabi SAW, dikhianati pula orang-orang yang memang benar-benar amanah. Maksudnya kalau kita simpulkan hadis ini, Nabi kata
akan datang pada manusia ini satu tahun yang memang tahun itu adalah tahun penipuan. Maksud penipuan di sini kata Nabi, orang yang benar itu didustakan oleh masyarakat, orang yang penipu itu dibenarkan oleh masyarakat, dan orang yang khianat itu diberikan amanah, dan orang yang amanah itu ditolak amanahnya ataupun tidak diberikan amanah. Subhanallah. Maka kata Nabi, wa yantiqu fiha ruwaibidah, dan ketika itu kemudian akan berkata-katalah golongan ar-ruwaibidah. Maka ditanya oleh para sahabat, wa ma ruwaibidah ya Rasulullah, apa dia itu ruwaibidah? Maka kata Nabi, ar-rajulu tafah yatakallamu fi amril amah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ruwaibidah itu adalah orang-orang yang bodoh, iaitulah dipanggil sebagai ar-rajulu tafah, orang yang bodoh, yatakallamu fi amril amah, yang mereka orang bodoh ini membicarakan, yatakallamu ni membicarakan berkaitan dengan amril amah, berkaitan dengan urusan-urusan yang yang umum, tetapi urusan-urusan yang besar-besar. Dia tak pandai pun. Maksudnya apa tadi? Saya sebutkan tadi, telah bila mana dia telah pergi kepada dalam keadaan bukan ahlinya, maka dia akan berikan fatwa, dia akan berikan keputusan bukan mengikut Al-Quran dan sunnah lagi. Sebab tu kata Nabi, idza wussidal amru ila ghairi ahlihi, yang mana kata sahabat Arab Badui tadi, macam mana yang dikatakan sebagai sia-siakan amanah itu? Maka Nabi jawab, bila mana urusan itu diberikan kepada bukan ahlinya, maka inilah dipanggil sebagai ruwaibidah, yang mana mereka membicarakan satu benda yang bukan bidang dia, bukan kepakaran dia, maka dia membicarakan bentuk yang sangat umum. Jadi saya nak pesan pada kita, habis dah kuliah kita malam ini pukul 9 dah. Saya nak pesan pada kita, tuan-tuan, ibu-ibu, ayah dan sahabat-sahabat kita yang berada pada malam ini, saya minta bila dapat sesuatu isu, sama ada isu itu dunia ataupun akhirat, maka jangan ulas dulu. Sebab apa? Sebab kita bukan ahlinya. Sekarang saya ingat banyak, kalau tuan-tuan buka komen-komen yang ada di Facebook, di Twitter, di Instagram, apa saja, maka kita akan lihat berbondong-bondong kita guna bahasa berbondong-bondong orang berkomen-komen di ruangan komen dengan pandangan mereka sendiri. Kita bimbang, kita bukan ahli dia, tiba-tiba kita keluarkan fatwa kita keluarkan hukuman kita keluarkan kita punya pandangan yang bukan daripada sudut yang benar, tiba-tiba kita termasuk daripada golongan ruwaibidah ini. Na'udzubillah min zalik. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala agar jauhkan kita daripada sifat ini, insya-Allah. Jadi hadis ini kesimpulannya saya nak sebutkan bahawa apa? Bila mana amanah yang diberikan oleh Allah, Rasul ataupun manusia, maka jangan kita sia-siakan, kerana bila kita sia-siakan, maka tunggulah fantazir sa'ah, kata Nabi, tunggulah kiamat semakin hampir. Adakah kita nak mati dalam keadaan kita mensia-siakan amanah yang diberikan? Mustahil. Maka doa pada Allah Subhanahu wa taala biar kita menjadi orang yang pegang amanah yang sejujurnya, supaya kita termasuk dalam kalangan orang-orang yang beriman, insya-Allah. Jadi saya ingat sekadar itu dulu perkongsian saya pada malam ini. Insya-Allah pada kuliah akan datang kita jumpa lagi akan dengan topik-topik yang lain, insya-Allah, yang menarik. Mudah-mudahan dapat kita bersama-sama lagi, insya-Allah. Dan saya ucapkan terima kasih kepada semua sahabat-sahabat saya, ibu-ibu, ayah-ayah yang bersama dengan saya daripada awal sampailah sekarang ini. Subhanallah, masih lagi berada dengan kami, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang berkati kita, merahmati kita, insya-Allah. Terima kasih saya ucapkan kepada Nirzazul, Nur Ashikin, Zalila, Azizah, Muhammad Farid, subhanallah, Lela Rashid, Pak Cik Janggut, semua sahabat-sahabat kita, Umi Adam yang tuliskan poin-poin, Lela Rashid juga yang tuliskan poin, Azwan, terima kasih, Syakir Syuhada yang tuliskan poin, Siti Zainun dan Ngah Sapinah, dan ramai lagi lah, saya tak sempat nak sebutkan nama-nama mereka semua. Anda semua saya serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Makcik Hafsah pun ada, jazakallah wa iyyak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati kita semua. Walaupun saya tak sebut nama, jangan kecil hati, Allah Subhanahu wa taala tahu kita antara orang yang berada dalam majlis ilmu, dan saya doakan supaya Allah yang membalas kebaikan kepada ibu-ibu, ayah semua. Mudah-mudahan Allah lindungi kita, dan mudah-mudahan, saya ingat kalau saya tak ada dalam syurga Allah, saya minta tuan-tuan, ibu-ibu, ayah tarik saya untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya secukup sekali dulu. Terima kasih Muhammad Zikri, jazakallahu ayyak. Mudah-mudahan kita jumpa lagi. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami menadah tangan mohon kepadamu ya Allah, ampunkanlah segala dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa pasangan dan anak-anak kami, dosa kaum kerabat kami, dosa kaum muslimin dan muslimat sekalian ya Allah. Ya Allah, matikan kami dengan mati yang baik,
Jangan matikan kami dengan mati yang tidak baik. Kurniakan kematian buat kami dengan kalimah la ilaha illallah. Ya Allah, kami bermohon kepadamu ya Allah agar kami diberikan kekuatan untuk menjaga amanah-Mu ya Allah, agar kami boleh menjaga amanah Rasul-Mu ya Allah, agar kami boleh menjaga amanah manusia yang ada di sekeliling kami ini ya Allah, supaya kami tergolong daripada kalangan golongan orang-orang yang beriman, dan himpunkan kami ya Allah semula dalam syurga Allah Subhanahu wa taala ya Allah. Kami juga berhajat kepadamu agar Engkau hilang dan lenyapkanlah wabak COVID-19 yang sedang merebak di negara kami ini ya Allah. Lindungilah kami, ahli keluarga kami daripada wabak yang berbahaya ini ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum. Taqabbal ya karim wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.